Malaysia MH370 Kuala Lumpur Beijing yang mengejutkan dunia hari ini. Pesawat yang berlepas dari KLIA pukul 12.41 tengah malam tadi terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Subang pada pukul 2.40 pagi ketika berada di ruang angkasa Malaysia Vietnam. Dan setakat ini sudah lebih 20 jam, ia masih belum ditemui. Ia masih menjadi misteri. Pesawat Boeing B777-200 dengan nombor penerbangan MH370 bawa 227 penumpang dan 12 anak kapal dijadual mendarat di Beijing pada pukul 6.30 pagi tetapi dilaporkan hilang. Sebaik mengetahui mengenai tragedi itu, Malaysia dan Vietnam telah menghantar pasukan pencari dan menyelamat. Turut menyatakan kesediaan berbuat demikian Filipina yang telah menghantar 3 bot peronda tentera laut dan sebuah pesawat peninjau untuk membantu usaha mencari. Menurut jurucakap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Faridah Shoaib, pihak berkuasa Malaysia menghantar sebuah kapal terbang, 2 helikopter dan 4 kapal laut untuk mencari di perairan Laut Cina Selatan. Dan pihak MAS menyatakan kapal terbang itu tidak menghantar isyarat kecemasan atau berhadapan dengan cuaca buruk. Laman web rasmi Kerajaan Vietnam menyatakan pesawat terbabit terputus hubungan berhampiran ruang udara wilayah Kamal. Wilayah Kamal terletak di selatan Vietnam di sempadan Kemboja. Isyarat kapal terbang MAS tersebut tidak dapat dikesan Pusat Kawalan Ho Chi Minh dan pihak berkuasa China dan Thailand menyatakan kapal terbang itu tidak masuk ruang udara negara tersebut. Tiada unsur rampasan pesawat dalam kilangan pesawat MH370 yang sedang dalam penerbangan dari KLIA ke Beijing. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, semua itu hanya spekulasi. Adalah terlalu awal untuk kita untuk membuat apa juga kesimpulan kerana kita sedang mengkaji segala kemungkinan. Ada beberapa teori tetapi dia akan tinggal sebagai teori melainkan kita dapat bukti yang boleh dikatakan kokoh. Dan untuk tujuan ini kita telah Juruterbang pesawat MH370 telah membuat hubungan untuk melepasi kawalan radar di Subang sebelum diterima Pusat Kawalan Radar Vietnam di Ho Chi Minh City. Menurut Datuk Seri Najib, pasukan menyelamat dan mencari Malaysia yang dikejarkan ke lokasi terakhir pesawat itu dikesan radar telah memulakan siasatan dan tiada bangkai pesawat ditemui di situ. Perkara itu dimaklumkan sendiri Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Zulkifli Mohamad Zain kepada Perdana Menteri ketika beliau mengadakan sidang media di KLIA. Yang beberapa batu nautika itu yang telah pun disiarkan. Itu kawasan tersebut tu kita dah boleh katakan habis melakukan operasi mencari tapi tak dapat mengesan apa-apa. Kawasan operasi mencari dan menyelamat penumpang MH370 akan diperluaskan dan kerajaan memutuskan untuk menghantar 15 lagi aset bagi membantu misi itu. Ia diputuskan semasa perbincangan antara Datuk Seri Najib bersama timbalannya Tan Sri Muhyiddin Yassin serta ketua agensi yang terlibat. Kita kerahkan kepada kawasan mencari di mana dari segi bilangan pesawat jumlahnya 15 terdiri daripada 4 C130, 1 CN235, 4 EC725, 1 Beechcraft, 1 King Air. Ini yang tadi itu aset-aset QDM, 2 Bombardier, kapal terbang Bombardier kepunyaan APMM dan 2 helikopter Agusta. Dari segi bilangan kapal pula, 6 buah kapal TLDM dan 3 kapal APMM telah kita kerah untuk operasi mencari. Sebuah pusat koordinasi operasi diwujudkan bagi mengesan pesawat MH370. Pada sidang media khas di KLIA, pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hicamuddin Tun Hussein berkata, pusat itu diketuai Jabatan Penerbangan Awam DCA bagi memastikan operasi itu berjalan lancar.
Menurut Datuk Seri Hishamuddin, beliau juga telah berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia, ATM, bagi membantu dalam operasi mencari dan menyelamat tersebut. Majlis Keselamatan Negara dan Agensi Penyelamat Maritim Malaysia, katanya, turut menggunakan aset mereka untuk menjalankan operasi tersebut. Yang kita telah pun mengenal pasti ialah pengarah DCA dan PC setiap 2 jam akan diadakan supaya maklumat yang terkini dapat dimaklumkan kepada orang ramai. Harap bahawa saluran yang kita wujudkan ini dapat memastikan spekulasi yang kadang-kadangnya tidak ada asas langsung tidak digembar-gemburkan di luar sana. MAS juga telah pun menghubungi semua ahli keluarga penumpang terlibat. According to this list, we have one. Dan mengenai laporan mendakwa pesawat terbabit telah mendarat di Nanming, China, Ahmad Jawhari menafikannya. This flight was also a code-share flight with China Southern Airlines. We are working with authorities who have activated the search and rescue team to locate the aircraft. Our team is currently following the next of kin of passengers and crews. The flight was piloted by Captain Zahari Ahmad Shah. Tambah beliau, Pusat Kawalan tidak menerima sebarang panggilan kecemasan dan tidak berlaku sebarang cuaca buruk ketika pesawat berkenaan hilang. Penumpang warga negara China paling ramai iaitu 152 orang, diikuti rakyat Malaysia 38 orang. Pesawat itu dikendalikan Kapten Zahari Ahmad Shah, 53 tahun, yang mempunyai pengalaman terbang 18,365 jam. Beliau menyertai MAS pada tahun 1981. Dan sedikit latar belakang penggunaan pesawat Boeing 777-200 oleh Malaysia Airlines atau MAS seperti yang diumumkan Ketua Pegawai Eksekutif MAS Ahmad Jawhari Yahya. MAS memiliki 15 buah Boeing 777-200 dalam armadanya yang berjumlah kira-kira 100 pesawat. Boeing 777-200 jarang terlibat dalam nahas yang menyebabkan kematian dalam tempoh 20 tahun sejarah penggunaannya sehingga tahun 2013 apabila pesawat Asiana terhempas di San Francisco. Manakala Ogos 2005, sebuah Boeing 777-200 miliki MAS terlibat dalam nahas sejurus selepas di barat Australia. Tiada kecederaan di kalangan penumpang. Kehilangan pesawat MH370 itu mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Kita ikuti kronologi kes kehilangan pesawat berkenaan. 8 Mac 2014, penerbangan MH370 pesawat Boeing 777 yang membawa 227 penumpang dan 12 anak kapal berlepas meninggalkan KLIA tepat jam 12.41 tengah malam dan dijangka mendarat di Beijing pada pukul 6.30 pagi. Pada pukul 2.40 pagi, Menara Kawalan Udara di Subang terputus hubungan dengan pesawat berkenaan. Sebaik laporan terputus hubungan dibuat, MAS telah menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan pesawat berkenaan. Pada pukul 11 pagi, sidang media oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAS, Ahmad Jawhari Yahya mengesahkan kejadian itu dan menjelaskan kali terakhir pesawat MAS MH370 dapat dihubungi ketika pesawat berada pada jarak 120 batu nautika di perairan Laut Cina Selatan pada jam 2.41 pagi. MAS ditubuhkan pada tahun 1937 dengan penerbangan komersil pertamanya dilancarkan pada bulan April 1947. Sehingga kini, MAS mempunyai 96 buah pesawat Airbus dan Boeing, menyediakan 30 laluan domestik dan 49 laluan antarabangsa di 28 buah negara. MAS mempunyai rekod keselamatan yang cemerlang dengan tragedi yang beranggut nyawa kali terakhir dicatatkan pada bulan September 1995 apabila pesawat jenis Fokker 50 terhempas di lapangan terbang Tawau. Pesawat malang tersebut terbabas daripada landasan dan melanggar kawasan rumah berhampiran mengakibatkan kehilangan nyawa seramai 34 orang.
Nahas paling dahsyat yang dicatatkan dalam sejarah penerbangan Malaysia berlaku apabila pesawat Boeing 737 dirampas seterusnya terhempas di Tanjung Kupang, Johor pada tahun 1977. Tragedi itu mengorbankan kesemua penumpang dan anak kapal berjumlah 100 orang. 239 penumpang termasuk 2 bayi dan 12 kru disahkan berada dalam pesawat MH370 itu. Mereka dari 15 negara termasuk 38 rakyat Malaysia. Dan berikut senarai kerakyatan penumpang terlibat. Dan berikut antara kru dan penumpang rakyat Malaysia menaiki pesawat MH370 yang dikenal pasti. Pembantu juruterbang Tariq Abdul Hamid, 27 tahun, yang juga merupakan pegawai pembantu juruterbang pesawat MH370. Manakala pasangan pengantin baru Muhammad Razahan Zamani, 23 tahun, dan Nurli Akhma Hamid, 33 tahun, berada dalam pesawat tersebut untuk ke Beijing untuk berbulan madu. Adik Nurli Akhma, Muhammad Lokman Hamid, yang ditemui di rumah keluarganya di Taman Kokitab, Gong Badak, Kuala Terengganu, berkata kakaknya merancang untuk ke Beijing sejak awal tahun ini. Dan dia hanya mengetahui pasangan itu berlepas ke sana melalui status Facebook kakaknya tengah malam tadi. Manakala Muhammad Sofyan Ibrahim pula perlu ke Beijing untuk melaporkan diri sebagai attaché Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Dan sebaik mengetahui mengenai tragedi itu, Malaysia dan Vietnam telah mengantar pasukan mencari dan menyelamat. Turut menyatakan kesediaan berbuat demikian Filipina yang telah mengantar 3 bot ronda tentera laut dan sebuah pesawat peninjau untuk membantu usaha mencari. Menurut jurucakap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Faridah Shoaib, pihak berkuasa Malaysia mengantar sebuah kapal terbang, 2 helikopter dan 4 kapal laut untuk mencari di perairan Laut Cina Selatan. Pihak MAS menyatakan kapal terbang itu tidak mengantar isyarat kecemasan atau berhadapan dengan cuaca buruk. Laman web rasmi Kerajaan Vietnam menyatakan pesawat terbabit terputus hubungan berhampiran ruang udara wilayah Camau. Wilayah Camau terletak di selatan Vietnam di sempadan Kemboja. Isyarat kapal terbang MAS tersebut tidak dapat dikesan pusat kawalan Ho Chi Minh. Pihak berkuasa China dan Thailand menyatakan kapal terbang itu tidak masuk ruang udara negara tersebut. Dan MAS kini berusaha mengesan kedudukan pesawat yang hilang dari radar dengan mencari lokasi terkini pesawat itu berdasarkan kedudukan terakhir. Eksekutif Hubungan Media dan Komunikasi MAS, Malini Sabdarajan, berkata kedudukan yang terakhir diketahui pesawat itu pada longitude 065515 utara dan latitude 103343 timur. MAS bekerjasama dengan pihak berkuasa dan memberi jaminan bahawa sumber-sumber telah dikerahkan untuk membantu misi mencari dan menyelamat. Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam, Datuk Azharuddin Abdul Rahman, juga mengesahkan kali terakhir pesawat MAS MH370 berkomunikasi dengan Menara Kawalan pada pukul 1.30 pagi. Tunjukkan pun terlepas? Tentu tidak. Mari. Ha? Dengan baik.
daya pantai Kamau. Laporan itu baru pun didapati kurang tepat. Sementara itu, ramai saudara mara dan rakan mereka sedih dan menangis sebaik saja menerima berita berkenaan dan diminta datang ke sebuah hotel. Mereka terus diserbu ramai wartawan dan juru gambar yang menunggu. Mereka terpaksa mengelak gerombolan media yang menghulur mikrofon dan menghalakan kamera ke arah muka mereka. Ada juga yang geram kerana tidak diberi maklumat yang sebenar mengenai tragedi ini. Ramai daripada mereka diberitahu ke lapangan terbang. Seorang lelaki yang sedih berusia 30 tahun dari Tianjin memekik. Mereka sepatutnya sentiasa memaklumkan perkembangan terkini. Seorang wanita dalam lingkungan 20-an memasuki bilik sidang akhbar diadakan meraung tanpa menghiraukan soalan yang dipekikkan wartawan. Seorang lelaki berusia 60 tahun mengesan air mata yang mengalir ketika masuk ke bilik itu. Dia sempat memukul muka juru kamera yang cuba mengambilnya ketika dia masuk ke bilik. Seorang pengawal keselamatan menyampuk, "Tidakkah anda mempunyai keluarga?" sambil menjeling ke arah wartawan. Keluarga sebahagian 239 penumpang dan anak kapal Boeing 777-200 milik MES yang hilang di Laut Cina Selatan berkumpul di sebuah hotel di Beijing sementara menunggu berita terbaru berkaitan saudara mara mereka. Manakala kru pasukan mencari dan melamat seluruh Asia Tenggara berpungkus lumus mengesan lokasi pesawat itu. Dalam pada itu, seorang jurucakap MES memberitahu media di Beijing pihaknya bekerjasama dengan lain-lain pihak berkuasa untuk tujuan itu. Jurucakap MES itu juga mengesahkan pasukannya menghubungi keluarga terdekat penumpang dan anak kapal. Setakat berita ini ditulis pihak berkuasa penerbangan antarabangsa masih belum dapat mengesan lokasi pesawat itu terhempas. Di lapangan terbang Beijing, pihak berkuasa meletakkan arahan supaya keluarga dan rakan penumpang berkumpul di sebuah hotel kira-kira 15 km dari lapangan terbang. Seorang wanita yang berada dalam sebuah bas mengesat air mata. Kedengaran dia bercakap dalam telefon bimbit, "Mereka mahu kami pergi ke hotel." Fan Hien, seorang pegawai penyelamat dari Vietnam, berkata, signal terakhir dikesan pihak berkuasa penerbangan semasa pesawat berkenaan berada 120 batu nautika ke barat daya pantai Kamau. Lebih 10 jam selepas pesawat itu terputus hubungan, pihak berkuasa beberapa negara mula mengesannya. Nahas terakhir dialami MES sebelum ini pada tahun 1995. Apabila sebuah pesawatnya terhempas di Tawau, Sabah, membunuh 34 orang. Dan China melancarkan gerakan kecemasan sebaik saja pesawat MES yang turut membawa 160 penumpang rakyat China. Ini diumumkan Menteri Luar China Wang Yi pagi tadi. Wang membuat kenyataan ini pada sidang media di sesi kedua Kongres Kebangsaan Rakyat China NPC di Beijing. Katanya pagi ini kerajaan menerima berita yang agak mendukacitakan. Sebuah pesawat MES yang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke China terputus hubungan dan ini yang membimbangkan semua pihak. Dia berharap semua penumpang selamat. Kementerian Luar serta kedutaan dan konsulat sudah menggerakkan operasi kecemasan. Pihak berkuasa sudah berusaha mendapatkan butiran dan akan menghebahkan maklumat yang diperoleh dari masa ke semasa. Kedutaannya di Malaysia dan Vietnam sudah melancarkan gerakan kecemasan. Saya Lovely Advanced Multivitamin. Bukan sekadar krim muka, ia bagaikan rawatan pencerahan. Sudi kau menjadi pemaisuri hidupku. Menangis sehingga RM4,500 dengan menghantar lirik duet Aku Cinta Padamu. Kita beralih ke Ukraine. Krisis Ukraine bertambah rumit dengan kemunculan penembak curi. Persoalan yang timbul, siapakah di belakang kemunculan mereka yang sekarang ini menjadi punca kematian di Kiev, ibu negara Ukraine. Pakar perubatan berkata peluru yang ditemui pada pembangkang dan anggota polis adalah sama yang menunjukkan siapa saja di belakang kemunculan penembak curi bertujuan meningkatkan ketegangan di kedua pihak bagi mencetuskan keganasan lebih buruk. Siapa di belakang penembak curi dan siapa membayar mereka adalah fokus dalam siasatan pada pegawai. Ketegangan yang mencekam Ukraine sejak November apabila Presiden Viktor Yanukovych menolak hubungan lebih rapat dengan Kesatuan Eropah bertukar ganas dengan pengguna peluru hidup bermula 16 Februari dari blok-blok bangunan sekitar dataran kemerdekaan Kiev. Pihak berkuasa Ukraine mengalihkan perhatian dari isu Yanukovych kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang dikatakan mengutarakan teorinya
bahawa Kremlin sedang menyamai keganasan sebagai alasan untuk serangan tentera. Timbalan Menteri Dalam Negeri baru Ukraine, Mykola Velishkovich berkata, adalah menjadi prinsip kami untuk mencari siapa yang menembak, kenapa mereka menembak. Dari sana, kami boleh tahu siapa yang memberikan arahan menembak. Pemerintah unit penembak curi menafikan kepada penyiasat mereka menerima arahan untuk menembak sesiapa sahaja. Rusia mencadangkan pasukan penembak curi ditubuhkan pemimpin pembangkang sebagai percubaan menimbulkan kemarahan masyarakat tempatan dan antarabangsa terhadap kerajaan Yanukovych. Menteri Kesihatan Kerajaan Baru Ukraine, Dr. Oleh Moussev, seorang doktor yang turut merawat pesakit semasa kemuncak keganasan 18 hingga 20 Februari lalu, berkata, melalui bukti forensik, dia memutuskan matlamat penembak curi untuk memaksa Yanukovych berundur supaya suasana menjadi lebih ganas untuk jadikan alasan kemasukan tentera Rusia. Moussev yang mengambil masa 2 bulan mewujudkan unit perubatan semasa rusuhan berkata, pada 20 Februari saja, kira-kira 40 orang awam dan penunjuk perasan dibawa ke hospital sementara dalam keadaan kritikal dengan kesan peluru dan mati. Tetapi katanya lagi, doktor juga merawat sebilangan anggota polis dengan kesan luka sama dengan yang dialami penunjuk perasan. Rusia menggunakan sekitaran yang tidak menentu itu untuk mencemuh kerajaan Ukraine sekarang. Semasa sidang media di Moskow, Putin mendakwa isu penembak curi itu merupakan provokasi dari parti-parti pembangkang. Sementara itu, aktivis pro-Rusia terus berkumpul di hadapan bangunan pentadbiran tempatan di bandar pelombongan Donetsk, timur Ukraine. Penunjuk rasa mendesak referendum untuk otonomi yang lebih luas di wilayah ini dan meminta bantuan daripada Rusia. Seorang aktivis pro-Rusia berkata,